Dan bila hari ini Allah uji saya dengan kekayaan, Syukri kaya, Yati kaya, alhamdulillah saya semakin berada. Berada bukan sebab saya kaya tau, tapi sebab Allah uji saya dalam kekayaan tu. Ada tak sifat ujub? Dulu kau pernah hina aku, dulu kau tak nak jaga aku. Saya dah biasa hidup tak ada makanan, ditinggalkan, dimaki, dipukul, didera. Semua musibah tu sebenarnya tak menjatuhkan saya, tapi menambahkan semangat saya untuk bangun. Dan saya nak buktikan pada orang yang menyakitkan saya tak dendam dengan mulut tau, ataupun saya tak dendam dengan membalas mereka, menyakiti mereka. Tapi kamu akan tengok orang yang kamu hina, yang kamu fitnah ni adalah wanita yang terbaik. Sangat bertuah hari ini kerana saya bersama dengan ikon inspirasi Bonda Rozita yang saya kenali daripada zaman Sedayu Tinggi tahun 90-an dan sekarang Sebagai Ratu segala ratu. Bonda Rozita Ibrahim. Up sikit status. Kalau dulu Rozita Ibrahim pengasas Sedayu Tinggi, sekarang Bonda. So boleh tahu ya berapa usia Bonda daripada Sedayu Tinggi sampai sekarang? Tak boleh kau asyik soalan tu je tanya. Wih, sedapnya hempuk Bonda. Wajar kau kena hempuk. Wajar dia kena hempuk Bonda, sekarang saya berada di mana ni Bonda? Istana Tela, perkampungan seni Terengganu yang termewah. Masya Allah. Yang saya bawa kemari. Sebab kat sini kan nak jumpa tukang ukir tu dah tak ada lagi. Last generation. Last generation. Patutlah cantik, dengan cendelia, dengan tilam yang empuk, tidur nyenyak, kan? Tak gitu sayang? Sayang. Okey Bonda. Bonda melalui pelbagai fasa. Okey, fasa yang Bonda terduduk sampai terbangun. Ya, dan terbangun, dan sampai sekarang Bonda rasa macam perniagaan itu adalah memang jiwa sampai Bonda pejam mata. Kita cerita dulu yang terduduk tu Bonda. Yang terduduk. Saya dah biasa hidup tak ada makanan, ditinggalkan, dimaki, dipukul, didera. Semua musibah tu sebenarnya tak menjatuhkan saya, tapi menambahkan semangat saya untuk bangun. Dan saya nak buktikan pada orang yang menyakitkan saya tak dendam dengan mulut tau, ataupun saya tak dendam dengan membalas mereka, menyakiti mereka. Tapi kamu akan tengok orang yang kamu hina, yang kamu fitnah ni adalah wanita yang terbaik. Dan hari ini bila saya berdiri sebagai seorang pengarah urusan dan ada bisnes alhamdulillah yang agak besar, saya kembali dengan pribadi. Saya cuba membentuk diri saya menjadi pribadi muslimah yang terbaik. Dan itu adalah dendam yang terindah. Saya dapat duniawi, saya dapat ukhrawi. Walaupun belum jadi yang terbaik, tapi cubalah jadi muslimah yang terbaik. InsyaAllah. Bonda, bila kali terakhir Bonda menangis? Jujur Ya. Semakin saya berjaya, semakin banyak saya menangis. Dan saya berhenti, saya cakap dengan diri saya, stop menangis sebab manusia. Lagi kita sayang pada manusia tu, lagi akan rasa tertekan. Lagi kita sayang pada bisnes tu, sebab Allah uji kita, benda yang kita sayang dan benda yang kita benci. Jadi yang kita sayang ni kita berhati-hati, yang kita benci pun berhati-hati. Jadi hati ni saya tak letak hati saya kepada manusia. Betul. Maaf nak cakap, walaupun anak saya sendiri, walaupun kepada perniagaan saya sangat berhati-hati sebab benda yang saya sayang tu selalunya sangat menyakitkan saya. Dan saya buang harapan saya kepada orang yang saya harapkan. Kalau sebelum ni saya harapkan suami saya harapkan anak-anak saya untuk sayang dekat saya. Rupanya orang yang saya sayang tu satu hari akan tinggalkan saya dan saya tetap bersendirian. Dan saya pesan dengan diri saya, kalau nak menangis bukan sebab manusia, menangislah sebab saya masih banyak kekurangan untuk berjumpa dengan Allah. Sebab kerja-kerja kat dunia, alhamdulillah saya adalah pekerja dan hamba Allah yang terbaik. Maksudnya sebagai seorang ibu, petani, majikan, pekerja, saya adalah pekerja yang terbaik. Tapi bila saya menjadi majikan, saya tanya diri saya, adakah saya majikan yang terbaik? Adakah saya seorang yang terbaik untuk saya berjumpa dengan Allah? Dan setiap perniagaan ni, saya letakkan diri saya adalah berniaga dengan Allah untuk mendapatkan kenderaan yang terbaik untuk saya pulang ke alam barzah. Wallahualam. Tersentuh saya mendengar kata-kata Bonda Rozita, dan saya percaya ramai wanita yang menjadikan Bonda Rozita sebagai wanita inspirasi. Dan kerana benda itu juga saya rasa percaya tidak setitik pun menimbulkan rasa riak pada Bonda sendiri ya Bonda. Saya paling takut antara doa saya sebenarnya Kifli, saya pernah cakap satu perkara, apa niat engkau nak jadi seorang usahawan? Satu hari kalau engkau berjaya, engkau nak tak status datuk atau dihormati? Saya kata saya datang sebagai usahawan bukan untuk status, dan minta sangat Allah jauhi sifat ujub, riak dan takbur. Sebab satu pepatah Melayu ya, kera jumpa
bunga. Atau si kurung jumpa cincin. Pepatah tu ialah, tak malu ke satu ketika saya ni adalah seorang penoreh getah, penjual kuih, walaupun saya jadi ahli korporat. Ingat tak asal usul saya yang lama? Asal usul saya yang lama ialah itulah saya. Kalau saya bukan seorang ahli korporat, saya adalah makcik kantin, saya adalah makcik cleaner. Ingat asal usul saya. Sebab tu bila saya ada rezeki lebih, bukan saya nak kata saya baik tapi saya sangat suka mengunjungi orang-orang yang susah supaya saya tidak ada sifat ujub dia tak buruk. Dan bila ada kat dalam hati, saya selalu cakap, alangkah hinanya kamu. Sebab yang menilai kamu ni bukan manusia tau, tapi Allah yang tengok hati kamu tu cantik macam mana pun nak balik nanti. Betul. Sangat tersentuh. Bonda. Berapa kali tersentuh agaknya? Tak tahulah. Nanti bila saya sentuh lagi. Alamak, itu lain pula ceritanya. Satu yang saya nak kongsikan kamu. Ini rekod ke apa ni? Terpulang. Okey. Masa saya menoreh getah, saya sangat bersyukur tau. Sebab Allah hidupkan bonda ni daripada seorang yang sangat fakir, makan sehari sekali. Nak makan pun tak mampu, dan tak ada orang pun rasa kesian dengan saya untuk bersedekah makanan dengan saya. Lepas tu saya pernah duduk dekat Kampung Medan tau. Kampung Medan tu duduk kawasan Mas Tinggan. Kat situ semua ahli keluarga saya. Dan saya bawa Syukri, Yati dan arwah anak saya. Saya mengharap sangat ada orang sifat ihsan kat saya, jengukkan anak saya ataupun hantar sedikit makanan. Sebab rumah saya rumah tinggal, rumah bocor tau. Bila rumah bocor, banjir, anak terbiar, tapi tak ada seorang pun simpati. Rupanya manusia ni akan indah bila dia ada sifat simpati dan sayang sesama manusia. Jadi bila sifat tu tak ada, saya mencari kasih sayang orang ni tak jumpa. Rupanya bila saya dah kaya, semua orang menunjukkan saya pernah jaga kamu, saya sayang kamu. Saya rasa sangat dunia sangat tipu. Orang pandang apa yang saya ada. Rupanya bila saya tak ada status, saya tak ada kekayaan, tak ada siapa pun kesian dengan anak saya. Dan bila hari ini Allah uji saya dengan kekayaan, Syukri kaya, Yati kaya, alhamdulillah saya semakin berada. Berada bukan sebab saya kaya tau, tapi sebab Allah uji saya dalam kekayaan tu. Ada tak sifat ujub? Dulu kau pernah hina aku, dulu kau tak nak jaga aku. Tapi nak menjaga hati ni, saya tak nak hati saya ni macam baru kau tahu siapa aku. Saya tak nak ada perasaan tu. Sebab tu saya jarakkan berjumpa, tetapi saya kirimkan orang lain untuk jumpa saudara mara saya ni, supaya memberi sedekah tu, supaya saya tak ada sifat baru kau tahu siapa aku. Saya tak nak sifat tu. Dan hari ni Allah perjalankan saya, wanita miskin, ditindas suami, disayangi oleh anak-anak. Dan sebenarnya walaupun saya kaya, sebenarnya saya sedih. Sebab sebenarnya saya tak dapat duduk pun di sebelah keluarga saya. Sebab semua korporat. Masa tu sangat mencemburui dan kami tak dapat hidup sebagai keluarga biasa. Dan ada tak rasa menyalahkan, tapi saling memahami. Berbunyi tak? Berbunyi. Sebab kami manusia tetapi saling memaafkan. Hari ni bila saya fikir tentang kekeluargaan, saya tahu saya lose something, tetapi saya get something. Sebab bila saya fikir gini, hidup ni sebenarnya saya sendiri. Saya sayang anak saya macam mana pun, dia ada keluarga dia. Dia ada bisnes dia. Dan saya kena bangga sebagai seorang korporat, wanita Melayu. Dengan duit ni saya bantu banyak anak-anak tahfiz. Kenapa? Anak saya ada tahfiz tak? Tak ada. Nanti kalau saya mati, anak saya sentiasa tak doakan saya? InsyaAllah ada. Kalau tak ada, saya mati sendiri, saya kaya pun, saya berusaha sendiri pun tak ada laki, dan saya bawa anak-anak saya. Dan bila saya nampak anak saya makin besar, saya sunyi. Dan bekerja ni lah sebenarnya adalah hiburan saya. Dan bila saya dapat duit, saya berazam, mana lagi guru-guru agama yang saya nak bangunkan. Dan saya seronok sangat bila guru ni, bonda adalah keutamaan doa kami. Kerana bonda lah kami dapat meneruskan sekian-sekian pelajaran kami, anak-anak kami yang tak mampu. Subhanallah. Maksudnya walaupun anak saya ada 6 orang, rupanya saya ada lagi beratus-ratus anak tahfiz yang perlukan kewangan daripada perniagaan saya. Dan perniagaan ni adalah satu benda yang termewah bagi saya. Kenapa? Dengan perniagaan inilah sebenarnya membangun rumah. Dengan perniagaan inilah saya dapat membantu pendakwah. Sebab dulu masa bonda jadi pengasas Melayu tinggi, saya naik kereta mahal. Pernah lah ada kereta mahal 800,000 Mercedes. Saya tengok anak-anak tahfiz. Syukri pun masa tu sekolah madrasah. Bila saya tengok anak tahfiz jual kismis, makcik saya nak jual kismis, makcik ini untuk tabung madrasah kami. Saya rasa sangat hina. Anak aku pun sekolah dekat madrasah, anak saya pun minta derma untuk madrasah dia. Di mana tanggungjawab saya sebagai seorang ahli korporat membantu madrasah ni, sedangkan saya adalah orang Islam? Kekuatan saya adakah kepada kemewahan? Mana sifat saya sebagai seorang ibu? Mana sifat saya sebagai seorang usahawan Muslim yang berzakat? Zakat tu adakah wajib? Lebih tinggi adalah infak.
infak ni adalah kepada guru yang betul-betul hari ini saya dapat kemewahan. Apa dia? Allah temukan saya dengan seorang yang betul-betul guru saya, yang membimbing saya dari segi hukum hakam, yang membawa saya mengenal siapa saya, mengenal Allah, tapi version saya still sebagai seorang usahawan. Jadi sebelum saya mati, pengakhiran saya adalah Al-Quran. Dan kenapa saya berjaya hari ini? Sebab Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah. Bukan saya kata saya baik, tak. Sebab saya tak baiklah saya nak cuba jadi orang baik. Kejayaan dunia kau dah dapat, kereta kau dah dapat. Nikmat manakah yang hendak engkau dustakan? Semua Allah dah bagi. Mana kau nak cari dengan Allah? Wahai Rozita, Allah dah bagi semua. Tak ada cacat, tak ada celah. Allah bagi kekurangan apa dia? Adatlah rumah tangga, adatlah kahwin cerai, adatlah kena timpa musibah. Sekarang saya nampak ilmu yang paling besar Allah bagi adalah saya adalah mustahil menjadi seorang wanita korporat yang sebesar ini, boleh buka bisnes yang sebesar ini tanpa ilmu. Siapa yang bagi ilmu? Adalah Allah. Kalau kamu tak mencari Allah, kamu adalah manusia yang paling celaka, kerana kamu yang mencelakakan diri kamu, kerana kamu telah kufur nikmat tanpa kamu mencari Allah. Mesti ada nilai baik. Setiap manusia mesti ada nilai baik. Adatlah dulu buat silap. Takkan penghujung usia pun nak jumpa Allah nak buat silap banyak-banyak kot. Sebab tu I tak jadi nak kahwin dengan you. Ending. Janganlah macam tu. You kena bimbing I. Kita sama-sama nak ke syurga. Tak gitu sayang. Okey, Bonda. Kalau Bonda berbicara, sangat indah ya ilmu-ilmu, kata-kata yang disampaikan boleh bagi manfaat kepada semua. Bonda pergi menunaikan, saya rasa Bonda kerap pergi ke Tanah Mekah, Tanah Suci. Ada tak pengalaman yang boleh Bonda kongsi yang mungkin memberi kesan kepada Bonda dan boleh berkongsi bersama mereka semua? Satu kelebihan yang Allah bagi kat saya, sebelum saya buat produk ni, saya dah dapat ilmu dulu melalui sebelum solat saya sampai selepas solat. Dia akan bagi tahu formula ni campuran dia apa, buat dia macam mana, cari guru dekat mana. Dan kalau perhatikan betul-betul, kenapa saya tiap tahun pergi umrah? Sebab itu adalah nazar saya. Wahai Allah, sekiranya satu hari Engkau beri aku rezeki yang lebih, pertama sekali yang saya akan beri senang ialah ibu bapa saya, adik-beradik saya dan orang fakir miskin, dan saya mesti tiap tahun pergi umrah. Itu nazar saya. Dan setiap kali saya pergi umrah, sebenarnya Allah dah mesti akan dapat alamat. Tetapi bila saya dapat guru yang betul, alamat tu dah kurang dapat. Tetapi bila alamat tu kurang dapat, dia akan ceritakan Syukri ni satu hari akan jadi usahawan. Lepas tu dari si konflik perkahwinan Allah dah bagi tunjuk. Ini macam flashback tau, satu layar TV. Sebab tu saya takut sangat kalau buat dosa besar. Dan satu benda yang paling Allah tegur saya, satu hari tu saya pergi umrah. Tiba-tiba dalam mimpi tu hati saya gelisah. Saya minta, kenapa hati saya gelisah? Malam tu saya dapat mimpi saya tu, Allah letak Quran dekat dada saya. Quran tu besar. Lepas tu dia tunjuk, kamu suka kan 133? Kereta apa semua 133. Lepas tu dekat Quran tu ditunjuk, sekarang dia kata kamu baca. Zaman dulu tak ada Quran tafsir tau. Zaman dulu tak ada Quran tafsir. Dia kata sekarang kau baca ayat 128 sampai 134. Lepas tu dia highlight 133 surah Al-Baqarah. Disuruh baca terjemahan tu, saya kata nantilah balik saya baca. Dia kata dia suruh saya baca. Sampai dekat Malaysia, saya cari Quran terjemahan. Saya tengok terjemahan dia, saya menangis sepuas hati saya. Start tu saya kata saya kena betul-betul hijrah diri. Dia tanya saya, sebenarnya Quran tu Allah menegur kita. Dekat surah tu dia tanya, bila aku mati nanti, siapakah yang engkau sembah? Lebih kurang macam itulah. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim tanya anak-anak dia. Dia kata Allah yang kau sembah. Lepas tu dia tanya lagi, macam manakah Allah tanya, macam mana kamu membimbing anak-anak kamu kepada agama setelah aku memberi kau banyak nikmat? Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 133. Sebenarnya itulah yang Allah tegur saya. Saya betul hijrah tak pada agama. Macam mana kau didik anak-anak engkau ni pasal agama? Start tu saya betul-betul hijrah benda yang paling saya tak suka. Saya jujur saya nak ilmu ni, keburukan saya ni, aib saya ni, semua orang kena ambil berkatnya. Saya tak suka pakai stocking. Saya tak suka pakai sarung tangan.
Sebab bila kita menutup aurat, walaupun pakai seluar, pakai segalanya, itu dah tutup aurat. Tapi saya tak suka benda melekat yang merimaskan saya. Saya minta doa bersungguh-sungguh, wahai Allah, berikanlah kekuatan pakai stokin sarung tangan. Even sampai sekarang pun amat berat nak pakai sarung tangan stokin. Sembahyang tepat pada waktu, memahami bacaan dalam solat, memperbetulkan Al-Quran daripada anak dah hampir dekat 20 tahun saya membetulkan Al-Quran. Hari demi hari, dan belajar tu tak pernah putus untuk memperbaiki ilmu. Saya dapat memperbaiki dunia, tapi saya kena juga berjaya memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Sehebat-hebat ialah first trophy, hamba Allah yang betul-betul hamba di hadapan Allah. Tu susah nak buat sebab dua jiwa ya. Satu jiwa orang dunia, satu lagi adalah jiwa kita kepada Allah. Dua elemen ni sangat berat untuk orang yang hidup atas dunia, yang memang bekerja dengan keduniaan. Saya bukan ahli tahfiz, saya bukannya ustazah. Dapat faham maksud saya? Faham. Berat tu tahu. Ya. Kekayaan dunia kita boleh dapat, kekayaan akhirat susah. Sebab bila kita nak buat, kita nak deal sesuatu, halal haram kena kat depan, hukum hakam kat depan. Oh tu berat. Contohnya kalau ayah tercinta kat you macam mana? Gitu. Tapi macam apa yang kita buat pun, yang untuk saham akhirat pun, kita pun tak tahu juga lagi. Belum tentu Allah terima. Ya, betul. Nampaknya saya dah bertemu jodoh saya yang boleh membawa saya ke bimbing bersama-sama ke jalan syurga. Amin ya rabbal Jangan alamin. kontroversikan kami, okey? Okey, Bonda. Bonda seangkatan dengan Allahyarhamah Susilawati. So bila dah kaya, bila dah maju, orang nampak perniagaan stabil, mega, ada rasa cemburu, ada bahayanya. Apa komen Bonda? Saya dah biasa hidup dengan risiko. Sebab tu saya nampak setiap pergerakan saya, PA saya pun notice. Saya yakin sangat Allah jaga saya. Daripada zaman dulu pun sihir memang dah biasa kena. Na'udzubillah min zalik, jangan sekarang jangan kena. Dan pengantungan Allah tu sangat tinggi. Bahaya hidup memang selalu ada risiko. Saya percaya satu je, selagi Allah tak jemput saya, maka tak matilah saya. Simple je. Terus tepat kena. Bonda, sekarang ni ada zaman kita dulu, zaman kita pula, minta maaf ya, zaman Bonda dulu, kita muda lagi. Zaman Bonda dulu lain cara marketingnya. Zaman sekarang marketingnya lain. Selagi tak bawa kereta sport tunjuk dekat social media, selagi tak bawa handbag post sana post sini, belum lagi kata belum maju. So kena tunjuk semua-semua benda ni, baru nampak kata dah sukses, dah berjaya, ramai orang akan follow. Adakah cara itu yang Bonda rasa berkesan dan mungkin Bonda boleh beri nasihat sebagai ikon kepada usahawan-usahawan muda yang lain? Orang lain kita rasa. Kalau dirasa mampu untuk bergaya, why not? Sebab dalam Islam pun kalau kita mampu untuk memakai, untuk menjaga maruah kita, kita kena tunjuk yang kita orang Muslim ni mampu. Tapi kena jaga hatilah. Maksudnya kalau kita pakai branded macam mana pun, jaga hati bukan untuk riak. Sebab benda riak ni, dia tak bagus dari segi kita punya jiwa. Sebab kita akan terus nak menunjuk, nanti lama-lama minat kita kepada perniagaan tu kurang, dia lebih nak menunjuk pula. Betul. Jadi untuk anak-anak muda yang berniaga, Bonda nasihatkan satu perkara saja. Kadang-kadang kita terlebih menunjuk, kita hilang fokus perniagaan. Dan untuk berniaga, ramai orang boleh berniaga. Tapi untuk bertahan, tak ramai orang boleh bertahan dalam perniagaan. Ayat tu adalah kunci kejayaan. Ingat tu. Okey Bonda, sebelum saya menghempapkan diri, beradu di atas tilam yang empuk ini, tengok macam ni goyangan dia, tengok timbul balik. Lepas tu Bonda Rozita jeling je, ni tilam aku. Okey Bonda, kata-kata akhir dan kata-kata semangat kepada semua wanita-wanita Malaysia. Kepada semua wanita yang saya muliakan, setiap kali kita melangkah dewasa, sebenarnya dewasa itu sangat menakutkan. Semakin kita berusia, bersiap sedialah untuk jiwa berjumpa dengan Allah. Lupakan stres yang berlebihan. Masalah anak, masalah suami, masalah kesihatan. Hidup semakin suram, semakin kita nak jumpa Allah. Kesedihan tu biarlah untuk Allah, bukan diratapi. Jadilah seorang pejuang yang paling terbaik, meninggalkan perkara yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab kita berdakwah untuk ahli keluarga kita. Kita juga buat yang terbaik untuk ahli keluarga dan agama kita. Sebelum kita menyaingi orang lain,
sayangi diri kita dulu. Habis kan, nanti kan ada netizen kata, alah Bonda Rosita tu pandai dah cakap, dia dah berjaya, dia dah ada sukses, dia ada senang lenang, semuanya ada. Kami ni yang tengah duk struggle ni, susah payah tu macam mana pula? Okey, bagi orang yang struggle, yang susah payah, hidup ni senang je. Cuba kita tengok orang kaya dengan petani yang tak ada sofa mewah, tak ada beg mewah. Mereka ada bahagia tak orang miskin? Ada? Orang kaya bahagia tak? Bahagia yang kita nampak bahagia sebab pakaian. Deritanya kat belakang, orang miskin boleh tahu tak? Sebenarnya kebahagiaan orang kaya atau orang miskin, orang struggle atau orang tak struggle adalah corak pemikiran anda. Yang kedua, sejauh mana kita bersyukur. Belajarlah bersyukur walaupun dengan perkara yang sedikit, itu yang buat kita bahagia. Dapat dah? Dapat dah Bonda. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kasih. kerana sudi menghabiskan masa bersantai dengan saya di atas tilang empuk ni. So saya kiranya minta Bonda Rosita untuk sila berlalu pergi untuk saya berehat-rehat di sini. Tidurlah ya. Jom jemput seketika. datang lagi ya. Terima Lepas kasih ni makan Bonda kat warung Bonda. Baik. Bye. Kalau sendiri nak datang tak dapat ini. Dia ambil kesempatan lah ya untuk berada di sini. Sedapnya kat berada di rumah Bonda. Thank you Bonda. Bye. Yeah, Assalamualaikum. Bye. Salam.